خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى 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 Bismillahirrahmanirrahim. Uhayikum bitahiyatil Islam tahiyatan tayyibah mubarakah min indillah tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, pelajar-pelajar yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini kita dapat sama-sama bersiaran dalam kuliah Al-Quran 3T kita pada sesi pengajian tajwid Al-Quran. Insya-Allah kita menyambung kembali tajwid Al-Quran kita yang kita telah pun mulakan pada pagi tadi pun kita dah sambung. Jadi kita sambung balik tajuk berkenaan dengan huruf-huruf Al-Quran. Baik, seperti biasa saya mohon respon di ruang komen, adakah suara saya kedengaran jelas ataupun tidak. Tuliskan di ruang komen jelas ataupun tidak dan nyatakan lokasi anda. Kita mulakan dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binuri ilmik wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, pelajar-pelajar yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, bersama-sama dengan saya pada petang ini, di mana kita telah memulakan pengajian kita pada hari ini bermula jam 2.15 petang. Kita cuba awalkan sedikit 15 minit, kita tengok macam mana perkembangan kita. Kalau perlu diawalkan lagi, kita akan awalkan lagi, tapi setakat ni kita maintain dulu jam 2.15 minit petang. Baik, okey, bersama-sama dengan saya pada petang ni, Puan Nani, Nora Shima Ismail, Rizki Ibrahim, Suhaimi Ghazali, Zainab Haji Ramli, Norfifah Abdullah, Rakiah Abdul Rahim, Rizki Ibrahim, Norma Rahim, Halimah Sanusi. Baik, Asiah Baharum, kepada semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, bersama-sama dengan saya InsyaAllah kita akan menyambung kembali topik berkenaan dengan tajwid Al-Quran kita pada tajuk huruf-huruf Al-Quran. Tajuk huruf-huruf Al-Quran iaitu di muka surat 103. Okey, siapa yang tak ada kitab, saya akan sharekan di skrin saya. Itu dia tajuk huruf Al-Quran. Tajuknya huruf Al-Quran di muka surat 103. Siapa yang ada kitab boleh buka, siapa yang tak ada saya sharekan, boleh tengok di depan. Ataupun siapa yang masih lagi berminat untuk mendapatkan buku ini, harga dia ada 2 jilid. Kalau jilid yang pertama, 1 jilid harganya RM80. Kalau 2 jilid harganya RM145. Tidak termasuk harga kos penghantaran kalau berada di luar daripada Shah Alam lah. Okey, kalau semua dah bersedia, kita akan mulakan insya-Allah pengajian kitab kita. Baik, huruf Al-Quran. Huruf pada bahasa maksudnya hujung. Fil harfi itu maksudnya hujung. Itu dari sudut bahasa lah. Kemudian pada istilah, huruf itu ialah suara ataupun bunyi huruf yang berpegang pada makhraj, sama ada muhaqqaq atau muqaddar. Sama ada muhaqqaq ataupun muqaddar. Apa dia? Maknanya huruf itu dia berada pada kedudukan dia, iaitu pada makhraj, tempat keluar huruf tu, sama ada tempat keluar huruf tu yang telah ditetapkan ataupun yang muqaddar ni yang tidak ditetapkan lah. Kita tengok terjemahan dia. Apa dia makhraj muhaqqaq? Iaitu tempat yang nyata putus suara pada ketika melafazkannya. Itu muhaqqaq. Maknanya ada tempat yang jelas, di situlah putusnya suara ketika menyebutnya. Inilah makhraj bagi huruf hijaiyah, selain daripada huruf mat yang alif sampai ya tu kan, itu adalah huruf-huruf ataupun makhraj muhaqqaq. Ataupun makhraj muqaddar, apa dia? Iaitu tiada tempat yang nyata. Kita tak boleh nak tentukan kat mana putusnya suara ketika menyebut huruf tersebut, kerana berpanjangan makhrajnya di rongga mulut. Bunyi itu panjang begitu. Inilah dia makhraj bagi huruf mad. Jadi mana-mana bacaan yang dimadkan, yang dipanjangkan, maka itu namanya makhraj muqaddar. Kata sahib Salsabil Asy-Syafi, i'lam bi anna al-harfa sautun i'tamad. Ketahuilah olehmu bahawa batasan pengertian huruf iaitu suara yang berpegang pada tempat putus bunyinya dalam mulut. Okey. Huruf Al-Quran terdiri daripada huruf Arabiyah, huruf-huruf Arab. Ia juga dikenali sebagai huruf hijaiyah ataupun huruf tahajji. Huruf tahajji itu daripada kalimah hijaiyah itulah, tahajji. Ataupun huruf mu'jam. Okey, jadi huruf-huruf ni yang kita nak bincangkan ni ialah huruf-huruf daripada perkataan Arab lah. Huruf hijaiyah ada 2 jenis, iaitu asliyah dan far'iyah. Jadi huruf-huruf ni ada 2. Satu huruf asli dan satu lagi huruf-huruf cabangnya. Berkata sahib As-Salsabil, kemudian huruf-huruf di sini mereka itu ada 2 bahagian, iaitu asliyah dan far'iyah. Baik, yang ketiga, huruf hijaiyah asliyah. Apakah dia huruf hijaiyah asli?
iaitu huruf-huruf yang berpegang pada makhraj muhaqqaq ataupun makhraj muqaddar. Huruf-huruf yang berpegang padanya ada di situ ada makhraj muhaqqaq dan ada makhraj muqaddar. Saya teruskan. Ulama berselisih pandangan berkaitan bilangan huruf hijaiyah asli. Hurufnya seperti berikut. Jadi di kalangan ulama pun sebenarnya tentang bilangan-bilangan huruf ni mereka sendiri pun berbeza pandangan lah. Boleh buka muka surat 104. Siapa yang ada kitab boleh alih kepada muka surat 104. Okey. Muka surat 104. Sebentar ya, sekejap. Muka surat 104 ya. Baik. Kebanyakan ulama antaranya Makki bin Abu Talib dan Imam Abu Amr Ad-Dani mengatakan bahawa huruf hijaiyah ada 29. Ini pandangan pertama. Di antaranya siapa? Imam Makki bin Abu Talib dan juga Imam Abu Amr Ad-Dani katanya huruf-huruf hijaiyah ni ada 29. Kiralah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah dan ya. Jadi ada 29 huruf. Ini yang kita biasa pegang pandangan ni lah, pandangan yang 29 huruf. Baik, itu pandangan yang pertama. Yang kedua, sebahagian lagi ulama yang lain antaranya siapa? Abu Abbas Muhammad bin Yazid Al-Mubarrid mengatakan bahawa huruf hijaiyah ada 28 saja. Tak termasuk alif. Dia kata alif ni tidak termasuk huruf hijaiyah lah. Apa alasan dia? Hujah dia bahawa alif dan hamzah adalah huruf yang sama. Hujah dia alif dan hamzah tu sama kata dia. Persamaan pada makhraj iaitu pangkal halkum. Alif juga tidak boleh menerima baris dan ejaan alif bermula dengan hamzah. Jadi alasan Abu Abbas Muhammad bin Yazid ni. Kenapa dia kata huruf hijaiyah ada 28? Sebab alif tu dia kata itu termasuk sebenarnya sama dengan hamzah. Baik, itu pandangan sebahagian. Ada pun sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa huruf hijaiyah ada 31. Tu dia, ada banyak lagi. Termasuk padanya waw maddiyah, waw mad dan ya maddi, ya mad. Waw mad tu lain, ya mad tu lain bagi ini pandangan yang ketiga dah. Mereka berhujah bahawa waw dengan waw mad, ya dengan ya mad adalah dua huruf yang berlainan kerana perbezaan makhraj dan sifat antara keduanya. Itu alasannya juga, boleh diterima juga. Sebab kita bagi tahu ya mad ni dia makhraj muqaddar. Kalau ya biasa tu, ya yang bukan ya mad itu namanya makhraj muhaqqaq. Jadi sebab itulah alasan pandangan yang ketiga ini dikata ada 31 huruf. Dia tambah lagi 29 tambah lagi 2 iaitu waw mad dan ya mad, jadi 31 huruf. Itu pandangan sebahagian ulama, pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat, maknanya di kalangan ulama-ulama ni pun mereka ada banyak pandangan. Baik, yang keempat, sebahagian ulama mengatakan bahawa huruf hijaiyah ada 33. Tu dia, tambah 2 lagi. Termasuk padanya mim musyaddadah, nun musyaddadah, waw maddiyah dan ya maddiyah. Pandangan yang ketiga tadi 31 tambah lagi 2, apa dia? Mim dan nun musyaddadah, nun dan mim yang bersabdu. Apa alasan dia kata mim dan nun bersabdu tu termasuk huruf lain pula?
mereka berhujah bahawa mim dan mim musyaddadah, nun dengan nun musyaddadah adalah dua huruf yang berlainan kerana perbezaan pada makhraj antara kedua-duanya. Memang dia kata macam tu. Demikian juga waw dengan waw maddiyah dan ya maddiyah adalah huruf yang berlainan kerana perbezaan makhraj dan sifat antara kedua-duanya. Jadi itulah dia pandangan-pandangan dengan ulama. Maknanya apa? Maknanya kalau kita buat soalan kepada masyarakat umum ataupun awam, kita tanya mereka berapakah bilangan huruf-huruf hijaiyah. Kalau mereka jawab 29, boleh kata betul juga. Mereka jawab 31, boleh betul juga. 33 pun boleh kata betul juga. Ataupun 28 pun boleh betul juga. Sebab ada memang 4 pandangan ni adalah pandangan-pandangan yang ada alasan dan hujah masing-masing. Cuma dia kata pendapat yang masyhur adalah pendapat kebanyakan ulama, inilah yang telah dinyatakan oleh kebanyakan guru-guru yang mu'tabar dan menjadi pegangan mereka. Di kalangan mereka ada telah menghimpunkan huruf hijaiyah dalam rangkai kata berikut. Jadi maknanya 4 pandangan ni adalah pandangan-pandangan kebanyakan ulama lah. Jadi ada yang kata 28, 29, 31 dan 33. Ada 4 pandangan ni. 28, 29, 31 dan 33. Jadi 4 pandangan ni adalah pendapat kebanyakan ulama. Baik. Bahkan ada di kalangan mereka telah menyusunkan huruf-huruf hijaiyah itu dalam rangkai kata. Ni rangkai kata ghaithun hasibun tuqu izzun zillahu tajun zikrin didda mufshi ahsana. Ni ada kira lah berapa semua ni huruf-huruf ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29. Ada 29 huruf di sini. Okey. Imam Asy-Syatibi telah menyusun huruf hijaiyah mengikut turutan makhraj. Ikut turutan makhraj yang terkandung pada awal setiap kalimah syair ataupun matan di bawah ini, kecuali pada kalimah pertamanya yang berangkumi 4 huruf. Okey, apa dia? Wa fi awwalin min kilmin baitaini. Jadi daripada ni yang pertama ni apa dia? Alif. Mana ni daripada kalimah awalnya? Sebentar ya. Wa fi awwalin min kilmin baitaini jam'uha siwa arba'in fihinna kilmatun awwala aha'a hasya ghawin khala qari'in kama jara syartu yusra dari'in la hadaw fala ra'a tuhradinin tammahu zillu zi sana safa sajlu zuhdin fi wujuhi bana mala. Di awal-awal kalimah ni mim, ba, waw, fa, zai, sin, sad ni lah pangkal-pangkal kalimah ni. Di situlah terdapat huruf-huruf hijaiyah. Dan awal setiap kalimah daripada 2 bait syair terhimpun akannya iaitu huruf hijaiyah, kecuali 4 huruf terhimpun pada kalimah yang pertama. Kalimah tersebut seperti di bawah. Ni dia. Aha hasya ghawin khala qari'in kama. Ni kalau siapa yang nak hafal-hafal ni, yang suka ada. Kalau kami dulu masa belajar dulu kena hafal matan-matan macam ni. Kena hafal ya. Macam kita dah nak kena ngulang Quran lagi. Sebab Quran pun ada termasuk dalam ujian. Kemudian matan-matan ataupun bait-bait syair, tajwid, bait syair qiraat, semua kena hafal. Kata Syekh Ahmad At-Tibi, dan bermula bilangan segala huruf hijaiyah itu ada 29 tanpa huruf yang lain. Ini pandangan-pandangan mereka lah. Kata Imam Abu Amru Ad-Dani, 29 itulah huruf-huruf mu'jam. Ulama-ulama mengatakan bahawa setiap huruf hijaiyah ada 4 ciri bagi membezakan antara satu sama lain, iaitu isim, sirah, makhraj dan sifat.
Untuk membezakan huruf-huruf hijaiyah ni ada 4 ciri, iaitu isim, sirah, makhraj dan sifat. Apa tu isim? Isim itu maksudnya nama lah. Isim membezakan antara 2 huruf pada nama ataupun lafaz panggilan seperti alif dengan hamzah. Ini untuk membezakan. Okey, yang kedua sirah. Apa sirah? Sirah ni rupa. Sirah membezakan antara 2 huruf pada penulisan ataupun rupa bentuk, seperti ha dengan ha. Nampak rupanya lain. Jangan samakan, walaupun bunyinya hampir sama tapi rupanya tidak. Rupanya yang pertama ni rupanya macam jim, yang kedua ni rupanya bersimpul-simpul. Sirah maknanya rupa dia untuk membezakan. Yang ketiga makhraj, tempat keluar. Makhraj membezakan antara 2 huruf yang bersamaan pada sifat, seperti ta dengan kaf. Sifat dia sama. Apa dia? Hamas, huruf yang berangin, ta dengan kaf, tetapi beza dia ialah pada tempat keluar. Ta adalah ujung lidah, at. Adapun kaf pangkal lidah, ak, dalam. Tu membezakan makhraj. Kemudian sifat. Sifat membezakan antara 2 huruf yang bersamaan pada makhraj. Maknanya yang 2 huruf ni pula sama makhraj tetapi lain sifat. Kha dengan ghain dia adalah huruf ujung halqum. Kan? Halqum kita pecah 3, pangkal, tengah dan hujung. Yang hujung ni huruf kha dengan ghain, maknanya dia sama tempat keluar dia. Tetapi yang membezakan dia apa dia? Iaitu sifat dia. Sifat dia lain. Okey. Dengan 4 ciri di atas, maka dapatlah disimpulkan bahawa alif dan hamzah adalah 2 huruf yang berlainan, kerana berbeza pada isim. Pada isim pun dia lain, sirah pun lain, makhrajnya pun lain, sifatnya pun lain. Sebab tu tak bolehlah kita kata maknanya ini menolak pandangan yang menyatakan bahawa alif dan hamzah itu sama. Sebab apa? Sebab alasan dia, hamzah dan alif ni berbeza pada 4 ciri. Berbeza pada isim, berbeza pada sirah rupanya, berbeza pada makhraj dan juga berbeza pada sifatnya. Okey. Yang kelima. Okey, sebelum tu, masya-Allah hilang terus. Dia beralih. Sekejap maaf. Okey. Sekejap, saya nak tengok kalau ada apa-apa komen setakat ni semua jelas. Okey, kepada yang baru join, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, saya teruskan. Ni pada muka surat berapa ni? Pada muka surat 106 Muka surat 106 siapa yang ada kitab. Baik, yang nombor 5 tu, huruf hijaiyah yang dimaksudkan di sini ialah huruf mabani. Huruf-huruf yang membina kalimah. Dengan huruf-huruf itu disusun-susun, akhirnya terbinalah perkataan, terbinalah kalimah. Itu yang dimaksudkan, yang dia maksudkan kat sini. Huruf-huruf yang membina kalimah, dan bukannya huruf ma'ani, bukan huruf-huruf yang ada maknanya yang tersendiri. Contohnya ba. Ba tu ada maksud sebenarnya. Maksudnya dengan. Kaf maksudnya seperti, dan sebagainya lah. Huruf-huruf ini dikenali sebagai huruf-huruf jar. Kalau huruf ba yang membawa maksud tersendiri, kaf dia pun ada maksud sendiri, itu namanya huruf jar. Kata Syekh Sulaiman Al-Dulji, dan huruf hijaiyah itu tidak mesti baginya tempat berhimpun, dan setiap kalam ucapan terdiri daripada himpunan huruf-huruf hijaiyah. Baik, maknanya pengarang kitab hari ini datangkan penjelasan berkenaan dengan huruf-huruf ini. Dia masukkan dalam bab kitab tajwid ni supaya kita ni jelas. Kalau ditanya ditanya kepada kita apakah itu huruf-huruf, kita boleh jelaskan apakah makna huruf-huruf dan sebagainya lah.
Mafhum daripada kata-kata syair matan Syekh Sulaiman Al-Duji tersebut, maka dapatlah difahami bahawa setiap kalimah Al-Quran terbentuk dalam beberapa keadaan berikut. Yang pertama, kalimah yang terdiri daripada dua contoh. Contoh kalimah apa? Huwa, ada dua huruf. Kalimah yang terdiri daripada tiga huruf, contohnya apa? Raiba, tiga huruf. Kalimah yang terdiri daripada empat huruf, anzala. Kalimah yang terdiri daripada 5 huruf, arafu. Kalimah yang terdiri daripada 6 huruf, yuqinun. Kalimah yang terdiri daripada 7 huruf, al-muttaqin. Kalimah yang terdiri daripada 8 huruf, al-muflihun. Kalimah yang terdiri daripada 9 huruf, yastanbitunahu. Kalimah yang terdiri daripada 10 huruf, al-mustahzi'in. Nampak? Okey, perhatian. Jadi maknanya susunan huruf-huruf ini, susunan huruf-huruf hijaiyah tu, dia boleh disusun terbentuknya kalimah dengan 2 huruf, 3, 4 sampailah ke 10 huruf. Boleh disusun-susun dan menjadi perkataan. Okey. Perhatian, kalimah-kalimah Al-Quran adalah gabungan beberapa huruf, sama ada huruf asal kalimah ataupun huruf tambahan yang masuk padanya. Huruf tambahan dikenali sebagai huruf ziyadah ataupun huruf zaidah. Huruf ziyadah terbagi kepada dua bahagian. Ni huruf-huruf kita kenal pula. Huruf-huruf ziyadah tu apa? Huruf-huruf ziyadah yang masuk pada kalimah mengikut wazan fi'il. Ini kalau kita belajar bahasa Arabnya, kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahulah ni hurufnya ada 10, iaitu alif, ta, sin, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah qata' ataupun hamzah wasal dan ya yang terhimpun dalam rangkai kata sa'altumuniha ataupun al-yawma tansahu. Ini orang belajar bahasa Arab. Jadi maknanya huruf-huruf ini adalah huruf-huruf tambahan, huruf-huruf yang ditambah pada kalimah asal. Di bawah adalah contoh secara umum bagi huruf ziyadah, sama ada 1 huruf atau 2 huruf ataupun 3 huruf. Kalimah asalnya zahaba jadi azhaba, salakha jadi ansalakha, yasara jadi istaisara. Ini contoh, ini kalau kita belajar bahasa Arab. Tapi nak cerita dalam Al-Quran juga terdapatnya kalimah-kalimah tersebut. Huruf ziyadah yang masuk pada kalimah berdasarkan kaedah resam pada kalimah ini masuk bukan dalam kaedah bahasa Arab, ini pula termasuk dalam kaedah penulisan. Resam ni maksudnya penulisan, tetapi tidak berfungsi pun pada bacaan. Dalam bacaan memang dia tak berfungsi. Hurufnya ada 3, alif, waw dan ya. Contoh li syai'in. Ni kalimah dia asalnya li syai'in macam ni, tapi ditulis macam ni, ada tambah alif ni. Nampak tak? Kalau kita buka Quran, tengok dalam surah Al-Kahfi ayat 23, ditulis macam ni. Li syai' ada alif. Kalau ikutkan kenapalah nak tulis alif tu? Lebih baik tak payah tulis sebab tak disebut. Tetapi ini nak cerita bahawa Al-Quran bukanlah ditulis mengikut rekaan semata-mata, tetapi ia adalah diajar oleh Rasulullah. Jadi begitulah Nabi ajar. Kalau kalimah sa'urikum, kalimah asalnya macam ni tapi diletakkan waw. Kalimah yang asalnya afa-imma ada ya. Cara penulisan dia. Baik, huruf hijaiyah asliyah terbahagi kepada 3 bahagian berdasarkan kepada isim, iaitu nama ataupun lafaz panggilan. Huraiannya seperti berikut. Inilah dia huruf hijaiyah yang mempunyai 1 nama. Okey. Huruf hijaiyah yang mempunyai 2 nama. Ba boleh jadi ba. Kalau tak boleh jadi ta. Sampai begitu sekali detail ulama-ulama menerangkan berkenaan dengan huruf-huruf hijaiyah ni. Huruf hijaiyah yang mempunyai 3 nama. 1 huruf tapi dia ada 3 nama. Contoh huruf zai, boleh sebut dengan zai, boleh sebut dengan za, boleh sebut dengan za. Masya-Allah, tabarakallah. Huruf ni pun ada 3 nama. Penulisan huruf hijaiyah asliyah terbagi kepada 3 bahagian. Huraiannya seperti berikut. Huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelum dan huruf selepasnya. Hurufnya ada 22. Ini kalau kita belajar cara penulisan lah. Ada huruf yang dia boleh sambung dengan huruf sebelum,
dan selepas. Ada huruf tu dia tak boleh bersambung langsung. Kalau yang ini 22 huruf ni adalah huruf yang boleh bersambung dengan sebelumnya, cara penulisan dan boleh bersambung dengan selepasnya. Ni dia. Panjanglah ni huruf-hurufnya. Dalam Al-Quran terdapat satu kalimah yang terdiri daripada 10 huruf yang boleh bersambung antara satu sama lain, iaitu firman Allah dalam surah An-Nur ayat 55. Ini boleh buat teka-teki. Kita buat pertanyaan, apakah dia kalimah yang huruf-hurufnya bersambung sebanyak 10 huruf? Nanti kan dia cari dalam Quran, cari, rupanya ada dalam surah An-Nur ayat 55. Ni huruf-huruf tu bersambung dalam satu perkataan, la yastakhlifannahum. Baik, huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelumnya sahaja, huruf-hurufnya ada 6. Ni huruf yang boleh bersambung dengan sebelum saja, selepas tak boleh. Kalau sambung selepasnya dia jadi bentuk lain dah. Jadi dalam Al-Quran berhimpun 10 huruf, 3 kalimah yang tidak bersambung antara satu sama lain, iaitu firman Allah wa idza ra'auka, dia tak bersambung, masing-masing dia satu dia je. Wa tak boleh sambung dengan alif, tak boleh. Okey, huruf yang tidak boleh bersambung secara mutlak, hurufnya ada satu saja, iaitu hamzah. Hamzah ni memang tak boleh sambung dengan siapa-siapa. Sambung dengan sebelum tak boleh, selepas pun tak boleh. Berikut adalah jadual bagi kaedah cara penulisan huruf hijaiyah. Ini ditunjukkan cara tulis alif macam mana kalau dia berada di tengah, kalau berada di hujung, macam mana rupanya. Ni huruf-hurufnya panjang lah saya nak tunjuk ni. Tuan-tuan, puan-puan boleh tengok sendiri. Siapa yang ada kitab boleh buat rujukan. Tapi saya percaya semua kat sini ni dah tahu dah. Baik, dalam Al-Quran ada 2 ayat yang terhimpun padanya setiap huruf hijaiyah. Ada 2 ayat dalam Al-Quran yang satu ayat tu penuh cukup 29 huruf. Kalau kita boleh buat soalan teka-teki juga, sila sebutkan ayat yang mengandungi 29 huruf. Ini dia. Yang pertama surah Ali Imran ayat 154. Dan kebetulan pula ayat ni panjang, jadi setiap huruf cukup. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua iaitu surah Al-Fat ayat 29. Ini pun lengkap, satu ayat tu penuh dengan 29 huruf. Baik, terdapat beberapa huruf hijaiyah yang mempunyai 2 sirah, bentuk dan nama sandaran yang berbeza kerana perbezaan sifat ataupun penggunaannya dalam keadaan tertentu. Namun begitu, ianya dikira sebagai satu huruf sahaja dalam bilangan huruf hijaiyah. Huruf-huruf tersebut adalah seperti berikut. Huruf ta baginya 2 sirah, ada 2 bentuk. Ada ta maftuhah dan ada ta marbutah. Ta maftuhah, ta yang mangkuk macam sampan tu, itu ta maftuhah. Ta marbutah, ta yang bulat. Ni bentuknya terbuka, keadaan baca. Jadi keadaannya kekal ketika sambung ataupun wakaf. Ta maftuhah juga dikenali sebagai ta mamtutah. Ni nama-nama dia dah. Adapun ta marbutah, ta bulat tu yang bersimpul, berubah keadaan bacaannya ketika wakaf. Kalau ketika wakaf dia menjadi ha sakinah, jadi huruf ha. Baik, hamzah baginya 2 jenis, iaitu sirah, iaitu qata' dan wasal. Hamzah ada 2, satu hamzah qata', satu hamzah wasal. Hamzah qata' tu ialah hamzah yang pasti barisnya, dia ada baris. Kekal bacaannya ketika wasal dan wakaf. Ketika wakaf pun dia berbunyi, ketika wasal pun dia berbunyi. Hamzah wasal pula yang masuk terdapat sebelum huruf sukun. Huruf wasal dibaca ketika ibtidak sahaja, ketika kita nak mulakan kalimah sahaja dia berbunyi. Kalau kita sambung dengan kalimah sebelumnya, maka dia tak ada. Baik, huruf ya pula baginya 2 sirah, iaitu mauqusah dan ya ma'qusah. Ya mauqusah tu apa? Ya yang ekornya ke hadapan. Diguna pakai dalam penulisan lah. Ya ma'qusah. Ni rupanya ya ni rupanya namanya ya ni ialah ya ma'qusah. Saya pun tak tahu sebelum ni nama-nama ya ni. Saya kata ya kecil, ya besar aja. Ekornya ke belakang. Diguna pakai dalam istilah dhab, iaitu tanda-tanda yang masuk pada huruf kalimah, ayat dan sebagainya. Rupanya nama ya ni ya ma'qusah. Perhatian, Imam Abu Amru Ad-Dani menyebut dalam kitabnya Al-Muhkam
fi naqtul al-masahif, bahawa penyusunan huruf hijaiyah daripada alif sampai ya disebabkan beberapa faktor berikut, iaitu banyak kali penggunaannya dalam Al-Quran seperti mendahulukan ta berbanding sa ataupun mendahulukan ra berbanding zai. Persamaan pada sirah, rupa bentuk seperti mendahulukan kumpulan 3 huruf berbanding kumpulan 2 huruf kemudian diikuti huruf tunggal dan tidak ada persamaan. Ini apa ni, tak ada, kita macam kita tak ada ni sangatlah, kurang mengguna pakai ataupun mengambil berat mengambil tahu tentang Imam Abu Amru sebut dalam kitab Al-Muhkam fi Naqd. Ini berkaitan tentang kaedah-kaedah penulisan ataupun meletakkan tanda-tanda pada kalimah-kalimah tersebutlah. Okey, tuan-tuan puan-puan, kita pun telah mengakhiri pertemuan kita pada petang ni. Kita dah habis bab huruf-huruf Al-Quran. Panjang juga tajuk kita pada kali ni. Pada petang ni insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 116. Sebenarnya tak habis lagi, tajuk ni panjang. Kita akan sambung muka surat 116 pada pertemuan kita minggu hadapan insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian semua. Saya minta maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Mungkin di kalangan kita ada yang faham perbincangan kita pada petang ni dan mungkin ada yang tak faham. Tak apalah, kita dengar dulu. Ini masih lagi berkaitan tentang huruf-huruf hijaiyah. Agak detail penerangannya berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran ni. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan dalam tajwid Al-Quran kita. Semoga kita lebih kenal Al-Quran dan lebih cinta terhadapnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.